teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku. Oh, teratai bunga indah, engkaulah. Wih, feeling dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel DR1 Share. Okay, kali ini aku nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan penyakit thyroid, iaitu Graves' disease. Okay, sebenarnya thyroid ni dah lama dah orang request dekat aku. Subscriber dia tanya aku, okay doktor boleh tak terangkan Graves' disease ni macam mana secara simple? Okay, memang aku akan bagi secara simple pun sebab bukan dalam bidang aku untuk explain secara detail. So aku nak bagi korang faham apa itu Graves' disease. Jom kita tengok. Thyroid organ ni dia buat, okey, thyroid organ mestilah hasilkan hormon thyroid, betul tak? Tapi secara detail sikit lah kan. Thyroid hormon kita ada dua jenis dalam kita ni darah, T3 dengan T4. Apa ingat T3 dengan T4 je? T3 dan T4. Tapi fungsinya sama saja, cuma yang mana lebih okey, yang mana lebih superior dengan inferior. Superior lebih powerful adalah T3. T4 ni dia kurang sikit powerful, tapi dua-dua fungsi sama. Fungsi hormon thyroid. Okey, hormon thyroid ni selalunya dia bekerjasama dengan growth hormone. So growth hormone untuk apa? Tumbesaran. So thyroid pun bekerjasama untuk kita punya tumbesaran juga. Satu. Lepas tu nombor dua, dia juga mengawal fungsi-fungsi kita punya jantung. Selain itu juga dia mengawal metabolisme badan, iaitu basal metabolic rate. So siapa kalau nak kurus, jagalah hormon ni. Sebab hormon ni dia tinggikan kita punya metabolisme badan. Dia juga mengawal paras kolesterol. Kolesterol akan rendah kalau kita punya thyroid hormon normal, within normal range. Tapi kalau kita punya thyroid hormon rendah, kita punya paras kolesterol dia memuncak, roket naik. Sebab tu boleh dapat penyakit risiko jantung. Juga memelihara kesihatan saraf, kita punya saraf nerve semua ni yang buatkan kita punya badan berkoordinasi. Okay, kita punya thyroid hormon ni kalau tak ada dalam within normal range, kita punya saraf ni akan terganggu. Kita punya muscle, pergerakan muscle semua akan kacau bilau, jadi cacau merba. Faham tak? Dia juga memain peranan dalam memelihara sistem reproduktif kita, iaitu sistem seksual kita. Kita punya mandui, kita punya menstrual cycle. Ini semua bawah seliaan hormon thyroid. Kalau hormon thyroid ni terlalu tinggi, okey, terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan kita rasa macam irritable, senang nak marah, senang nak maki orang. Kalau korang tengok kan, orang tu tengah maki kan, korang suspect dia ni sama ada dia darah tinggi ataupun dia thyroid tinggi. Yang tu je. Thyroid dia rendah pula, dia jadi macam mana? Bila tinggi dah senang marah, senang irritable. Bila rendah jadi apa? Mandom, depressed, anxiety, nak bunuh diri. Yang itulah. Berpindah kepada hyperthyroidism. Graves' disease ni antara common penyakit di bawah hyperthyroidism. Apa tu hyperthyroidism? Hyper maksudnya tinggi. Thyroidism, hormon thyroid. So, hormon thyroid terlalu tinggi. Statistik dalam kita punya region, iaitu Malaysia, kalau orang yang ada penyakit berkenaan dengan thyroid, tak kisahlah hypothyroid ataupun thyroid rendah ataupun hyperthyroid, thyroid tinggi, dalam 20% melibatkan penyakit hyperthyroid. Kalau dalam 60%, 40% tu hypothyroid. So hypothyroid lebih common dibandingkan dengan hyperthyroid. Tapi hyperthyroid lebih bahaya dibandingkan dengan hypothyroid. Itu korang kena ingat. Penyakit hyperthyroid ni dia melibatkan bangsa juga. So dia lebih kepada Chinese lebih risiko untuk dapat penyakit hyperthyroid. Yang kedua, ketiga, Malay dengan Indian. Tengok betapa rasisnya penyakit ni. Seperti biasa, dia melibatkan perempuan lebih common dapat penyakit thyroid ni. Itulah aku pun tak faham. Tapi jangan marah orang lah. Buat macam mana? Takdir.
dekat grave disease. Okey, macam aku cakap sebelum ni, grave disease adalah di bawah hyperthyroid disease. So maksudnya grave disease melibatkan hormon thyroid terlalu tinggi, lebih pada normal range. Okey, grave disease adalah satu disease yang melibatkan genetik, secara melibatkan kita punya gene, kita punya faktor-faktor family. Kalau kita punya ayah ada grave disease ke, ataupun mak ada grave disease ke, so kita punya risiko untuk dapat adalah lebih daripada 50%. Itu panggil genetik. Ini adalah penyakit genetik yang mana melibatkan kita punya immune system, iaitu antibody. Antibody kita jadi cacar merbah, dia jadi pelik. Yalah, selalunya antibody ni kita guna untuk lawan virus, lawan infection, lepas tu lawan kita punya sel kanser. Tapi kalau orang yang ada genetic grave disease ni, dia bukan lawan benda-benda macam ni, dia pergi lawan thyroid sendiri. Gila tak gila? Orang pun gelong, hormon, antibody lagi gelong. Antibody itu kita panggil sebagai thyroid stimulating immunoglobulin. Kita tengok nama pun tahu, thyroid stimulating immunoglobulin. Immunoglobulin itu adalah antibody. Stimulating itu adalah dia merangsang, dia mengaktifkan thyroid lah. So antibody ni dia merangsang penghasilan thyroid kita. Sebelum dia merangsang mesti ada trigger dari luar, selalunya melibatkan virus. Bila virus masuk dalam badan kita, kita punya sel darah putih detect ada virus masuk, so dihasilkan antibody. So dihasilkan antibody yang cacar merbah, yang pelik, yang confused. So bukan dia pergi serang virus, dia pergi serang kita punya thyroid sendiri. Bila dia serang thyroid kita sendiri, dia akan aktifkan thyroid kita. Bila aktifkan thyroid kita pun hasilkan lebih banyak hormon. So bila banyak hormon thyroid tinggi, kita punya body function semua jadi aktif, super duper aktif. So kita punya jantung semua laju, berpeluh, lepas tu kita jadi irritable dan sebagainya. Tengok dia punya simptom-simptom daripada head to toe. Okey, daripada kepala apa yang diganggu kalau thyroid ni terlalu tinggi. Okey, dia menyebabkan, macam aku cakap tadi, dia akan menyebabkan kita lebih irritable, kita rasa nak marah, senang nak marah. Orang panggil panas baran, yang tu irritable satu. Lepas tu dia buatkan kita nervous, yang tu kepala. Lepas tu nombor dua, lepas tu kita turun kepada ke thyroid. Thyroid bila jadi macam mana thyroid? Okey, bila antibody ni dia merangsang thyroid kita akan jadi besar lah. Contoh macam muscle, bila kita duk workout hari-hari, dia apa? Dia besar kan? Sama macam thyroid. Kalau kita punya hormon ataupun ada antibody ni merangsang thyroid, so thyroid akan jadi lebih kembung besar, ngembang, jadilah goiter. Tapi goiter tak semestinya hyperthyroid dan tak semestinya juga hypothyroid, dan kadang-kadang dia boleh jadi normal. Okey, dan selain itu juga thyroid kalau terlalu tinggi dia akan menyebabkan kita rasa panas. Itu panggil sebagai heat intolerance. Apa maksud heat intolerance ni? Hampa tidur aircon pun berpeluh, tidur buka baju berpeluh. Tahu sebab apa? Thyroid ditinggikan metabolisme badan. Metabolisme ni dia berkaitan dengan haba. So bila terlalu tinggi thyroid, itu akan menyebabkan jadi panas, jadi panas-panas. Gila. Dekat dada pula, dekat dada jantung. Apa dia buat ke jantung? Dia akan menyebabkan kita punya jantung jadi laju. Duduk. Dah duduk. Tak regular gitu. Kita kan duk. Ni duduk. Dia tak regular. Dia laju, duduk. Tak regular pula tu. Duduk. Dia tak teratur. Boleh faham kan? Dia akan menyebabkan kita kurus kering, tak lalu makan. Lepas tu turun dekat perut, kita jadi cirit-birit. Jadi cirit-birit. Tu yang bahayanya kalau hyperthyroid. Dia punya pencernaan dia jadi tak teratur. Dia cirit-birit. Lepas tu bila cirit-birit, muscle kita pun akan jadi lemah. Tahu sebab apa? So segala metabolism semua jahanamkan kita punya protein density. Itu yang akan menyebabkan kendung dekat kaki. Okey, dekat kaki selalunya ni orang panggil tak common lah kan, tapi boleh jadi. Ini panggil simptom sebagai
pretibial maxima. Okay, pretibial maxima ni dekat korang punya betih kering tu. Punya betih kering tu nanti akan rasa macam nampak macam bengkak-bengkak, merah-merah. Yang itu adalah pretibial maxima. Tapi jaranglah berlaku dekat Graves' disease. Boleh jadi, tapi jarang. Bagi perempuan, bila thyroid terlalu tinggi, dia akan ganggu kita punya kitaran haid, iaitu menstrual cycle. Dia akan menyebabkan apa? Jadi tak teratok. Bila tak teratok, pendarahan pun kurang. Ini kita dalam medical term kita panggil sebagai oligomenorrhea. Tapi tak mustahil dia akan menyebabkan terlalu banyak darah juga. Tu pelik kan? Selain tu dia akan menyebabkan korang macam insomnia, macam susah nak tidur. Yalah, dah badan panas dan lepas tu kita kadang-kadang kita rasa nervous, nak tidur macam mana? Simptom yang paling common lah selalunya korang tengok kalau orang ada hyperthyroid ni, dia senang shaking tau. Dia macam shaking. Kalau korang suruh dia buat macam ni dia kadang-kadang macam tu. Dia fine tremor orang panggil ni. Fine tremor ataupun mild shaking. Dia getar-getar macam tu je. Simptom yang korang akan nampak, paling jelas mata dia punya eyeball, bulat mata ni kadang-kadang dia macam nak terkelak macam bukan terkelak sebenarnya dia memang dekat situ, tapi bila hormon thyroid ni tinggi, dia increasekan density eyeball kita, seakan-akan dia terkelak, dia menonjol keluar. So dia punya mata ni macam seakan-akan menonjol ke depan tau. Kalau korang tengok dari atas pun korang akan nampak mata dia. Sebenarnya orang normal tak nampak, dia just macam biasa je, dia duduk dalam dia punya orbit ni saja. Tapi bila benda mata yang penyakit Graves' disease ni kita panggil sebagai Graves' ophthalmopathy ataupun exophthalmos. Maksudnya mata macam nak terkeluar. So bila jadi simptom-simptom macam ni, dia punya eyeball macam nak terkeluar, dan lepas tu dia punya kelopak mata ni seakan-akan macam ke belakang sikit. Bila ke belakang sikit, kita punya selalunya orang biasa ni, dia punya jeling, dia punya mata ni, dia tak nampak penuh dia punya mata ni kan. Kalau orang yang ada Graves' ophthalmopathy ni, dia punya mata ni seakan-akan penuh. Kita boleh nampak penuh, bulat, elok dia punya mata hitam ni. Faham tak? Itu dia punya mata pun kadang-kadang dia tak clear, tak jelas, dan kadang-kadang dia nampak benda tu jadi dua. Orang panggil diplopia. Korang tunjuk satu, dia seakan-akan jadi dua. Padahal satu je. Itu simptom-simptom mata yang diganggu. Selalunya macam mana doktor diagnose penyakit ni? First, doktor tanya kita punya history. Doktor tanya, macam mana? Korang rasa macam mana? Dah ada laju ke tak? Ada keturunan ke tak thyroid ni? Itu melalui history taking. Lepas tu nombor 2, dia melalui pemeriksaan fizikal. Dia tengok thyroid korang macam mana, dia sentuh, dan lepas tu dia tengok sakit ke tak, dia tengok mata, dia tengok kaki, macam aku cakap simptom-simptom tadi. Senang je nak diagnose penyakit yang ada hyperthyroid. Tapi kadang-kadang salah diagnose, tu pun masalah juga. Kadang-kadang macam doktor rasa macam ragu-ragu, ini hyperthyroid ke hypothyroid. Doktor akan ambil darah, doktor send dekat lab, doktor nak tengok antibody yang tadi tu dalam darah tu ada ke tak. Itu salah satu antibody yang doktor akan tengok dalam darah. Banyak lagi macam antibody lain, contoh anti-thyroglobulin dan sebagainya. Pada treatment, bila kita rasa pada treatment, aku ni bukan orang yang sesuai untuk bincangkan treatment, tapi aku bagi gambaran yang secara roughly. Treatment ni boleh satu daripada kita makan ubat saja, lepas tu nombor 2 kita pergi surgery, dan nombor 3 kita pergi dekat special treatment, kita panggil sebagai radioiodine terapi. Saya dia punya surgery surgery ni doktor akan buang thyroid tisu yang berisiko akan membesar. Ada setengah tu doktor akan remove semua terus, tapi bergantung atas decision doktor pakar. Risiko surgery ni kadang-kadang susah sikit lah, dia bergantung kepada experience doktor tu punya expertise. Kadang-kadang biasalah manusia kan, doktor akan bagi tahu side effect ataupun complication yang patient akan kena. Doktor akan bagi tahu sebelum surgery tu, doktor akan jelaskan bagi patient faham dan sebagainya. Tapi antara risiko ataupun complicationnya adalah dekat kita punya leher ni banyak nerve, kita banyak saraf yang mengawal voice kita, yang mengawal suara.
Kadang-kadang boleh terinjuri dekat situ. Okey, apa saraf-saraf tu? Saraf ada dua saraf, superior laryngeal nerve dengan recurrent laryngeal nerve. Okey, dua-dua nerve ni yang mengawal kita punya suara. Terpotong ataupun terinjek kat suara kat situ, terpotongnya nerve kat situ, silap-silap suara hampa boleh jadi Ramli Sarip. Ku tak menyangka, wahai ku sayang. Nyanyi lagu teratai. Oh, teratai bunga indah, sebiji macam Ramli Sarip. Tu teratai tu. Jadi hoarseness of voice. Itu salah satu ini complication. So complication banyak. Nanti tu doktor pakar lah bagi tahu lah. Ialah aku punya perkongsian berkenaan dengan grave disease. Aku bagi secara general, aku tak mau bagi secara detail sebab tu bukan aku punya specialty. Just aku highlight kat korang apa tu grave disease. So setakat ni aku harap korang faham lah nah. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, pergi tanya doktor-doktor yang lebih pakar. So dia punya explanation mungkin lebih jelas. Okay, so aku just bagi gambaran saja kat korang. Okay, sehingga kita bertemu sekali lagi untuk next topik akan datang. Dan dekat topik-topik yang korang request, insyaAllah aku akan jawab dari semasa ke semasa. So bagi aku masa. Okay, apa pun terima kasih kerana kau tonton aku punya video sampai akhir, dan aku harap bermanfaat lah. Okay, terima kasih kepada yang tanya soalan ni, insyaAllah, dan alhamdulillah aku jawab dengan sesimpel yang aku mampu lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.